Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu wa wala wa ba'd. Tuan-tuan dan puan yang kasih sekalian, saya berada di Samarkand. Hari ini kami sempat berziarah beberapa tempat. Antaranya kami pergi ke makam Nabi Daniel yang berada di sini. Ceritanya panjang dan alhamdulillah kami dapat khidmat pemandu pelancong yang ada di situ mendetailkan kisah macam mana makam Nabi Allah Daniel ni boleh berada di Samarkand. Dan dia bukanlah makam yang dipanggil Dorih, itu ada jasadnya, tetapi dia sebenarnya berlaku di zaman pemerintahan Timor Leste yang pergi berperang, berada di tempat di mana dia ada makam Sayyidina Daniel ni, Nabi Daniel ni. Tapi tak dapat ditawan kawasan tu. Setelah berusaha banyak kali tak boleh tawan, akhirnya menggunakan cara Islam yang sebenar, mengajak tenteranya semua untuk baca Quran, sembahyang, puasa dan sebagainya. Akhirnya dapat tahu tempat tu memang dikawal secara rohnya oleh Nabi Daniel. Dan selepas lakukan perkara tersebut, barulah mereka dapat menakluk kawasan tersebut. Dan oleh kerana keinginan Timor Leste ni untuk supaya Samarkand ni, negara dia, tempat asal dia ni dikawal, macam mana tentera dia boleh perang menang, tapi tempat tu tak boleh menang. Dengan berkat Nabi Daniel, maka dibawa makam Nabi Daniel dari Iran ke Samarkand ini. Ada yang mengatakan bawa seluruhnya, ada yang mengatakan bawa tanahnya, ada yang mengatakan bawa tangannya. Kita pun tak dapat pastikan yang mana yang tepat, yang betul. Ketika dibawa, nak bawa ke Samarkand ni, sampai ke tempat, saya lupa nama kawasan tadi tu, unta yang bawa tu tak nak bergerak dah, dan dimakamkan kat situ. Sampai sekarang lah dimakamkan kat situ. Kita tak pasti tanah ke apa ke, tapi dari kesan yang diambil dari Iran lah, tempat makam Nabi Daniel sebenarnya. Dan tak lama lepas tu ada keluar mata air di kawasan tu, yang airnya sangat sedap. Dan orang percayalah itulah membuktikan yang dibawa tu betul-betul adalah dari makam Nabi Allah Daniel. Dan diceritakan Timor Leste buat makam tu 18 meter. Sebab dia dah rasakan mungkin nanti orang-orang Iran akan datang merampasnya semula. Jadi kalau dibuat panjang tu, dia tak tahu nak ambil yang mana. Ada yang mengatakan jasad itu dia makin membesar setiap tahun. Ada yang mengatakan kubur tu sendiri makin membesar. Macam-macam pendapat lah. Bersama-sama yang dibawa oleh Timor Leste ke situ ialah pokok atau benih kacang pistachio. Dan ditanam di tepi makam tu. Sampai sekarang pokok tu masih ada lagi. Yang kita dapat sejarah, kita dapat cerita bahawa pokok tu pernah mati selama 6 tahun, tapi kemudian hidup dan subur semula. Sampai sekarang ni ada lagi pokok tu. Jadi kawasan tu jadi kawasan pelancongan. Dan sekarang nak masuk berbayar. Kemudian kami dapat berziarah makam yang lebih kawasan memang pemakaman raja-raja, pembesar-pembesar zaman dulu. Dan di situ ada makam sahabat Rasulullah dan juga sepupu Rasulullah, Sayyidina Qusam bin Ibn Abbas. Yang diceritakan bahawa beliau syahid dipancung, dan jasadnya yang terputus kepala tu, ambil kepala tu dan dibawa
naik ke bukit di situ dan jasadnya gaib, dan di situlah dibuat makam untuk mengingati beliau. Peristiwa yang sangat bersejarah, yang sangat luar biasa. Kalau kita pergi memang cantik lah tempat tu, memang dah dihias cantik kerana dia punya gerbang dia yang dibuat dari marmar, susunan marmar yang kecil, yang tertulis kat atasnya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu sangka orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki. Ayat Quran yang mengatakan orang-orang yang syahid ni mereka tak dikira mati, mereka hidup. Mereka dikira syahid. Syahid tak dikatakan mati. Syahid tu hidup kerana mereka masih lagi diberi rezeki oleh Allah Taala di alam yang berbeza dengan alam kita. Jadi itulah kehebatan orang zaman dahulu, mereka sanggup berjuang dengan harta, dengan tenaga, dengan fikiran, dengan masanya untuk agar Allah tu dikenali dan syariat Tuhan tu difahami oleh seluruh manusia, walaupun jauh ribuan kilometer dari tempat asal mereka, kampung halaman mereka, sampai mati sekalipun mereka sanggup. Kerana itulah janji mereka dalam sembahyang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah kerana untuk Allah. Dan mereka buktikan dalam kehidupan, bukan cakap saja, bukan janji saja, lebih-lebih lagi janji dalam sembahyang di depan Tuhan secara rasmi. Paling kurang sehari semalam kita sembahyang 5 kali. 5 kalilah kita baca doa iftitah, maka kita berjanji dengan Tuhan. Dan orang zaman dahulu memang takut, mereka berjanji dan mereka takut tak tunaikan janji. Mereka sungguh-sungguh hidup tu dan keadaan hidup cara Islam dan hidup berjuang. Dan sampailah mereka menerima ketentuan Tuhan sama ada syahid atau sebagainya, kerana mereka membuktikan dalam kehidupan. Kita ni dah lah tak laksanakan. Mereka tu dalam pelaksanaan, dalam mereka laksanakan tanggungjawab mereka tu, mereka takut lagi, sebimbang lagi, cemas lagi. Kita dalam tak laksanakan, kita masih relax lagi kan, tak rasa apa kita, kerana kita tak menjiwai sembahyang kita. Malanglah kita dah ke zaman ni kalau tak sungguh-sungguh. Kita sangat-sangat jauh dari para sahabat, dari Rasulullah dan para sahabat, dari sudut iman, takwa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan Kristian, hari ini kita cakap sedikit tentang jujur. Jujur ni salah satu sifat mahmudah. Jujur ni salah satu sifat mahmudah. Rasulullah SAW itu sendiri adalah seorang yang terkenal yang sangat jujur, dan beliau diberi gelaran Al-Amin, orang yang dipercayai. Sifat Rasulullah yang jujur ni semua orang tahu kan. Dari zaman jahiliah lagi, sebelum Islam, Rasulullah sangat jujur. Satu ketika Rasulullah ni oleh kerana kejujurannya tu, baginda ni diupah oleh hartawan wanita yang terkenal ketika itu sebelum bernikah dengan Rasulullah, iaitu Siti Khadijah Al-Khuwailid, membawa dagangan Siti Khadijah ke Syam untuk diniagakan. Masa-masa Quraisy sebenarnya cemburu dengan Rasulullah, dan dia nak cuba, dia cemburu dengan Nabi Muhammad ketika itu belum jadi Rasul lagi. Walaupun dia tahu Nabi Muhammad ni jujur, baik, Al-Amin dan sebagainya. Mereka juga yang menyebut, yang menggelarkan Al-Amin kerana tahu kejujuran Rasulullah ni. Tapi biasalah, kullu dhi ni'matin mahsud, setiap orang yang mempunyai nikmat yang Allah anugerahkan nikmat kepada dia, dihasad, didengki oleh orang lain. Jadi peniaga-peniaga Quraisy ni berdengki dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah bawa dagangan ke Syam bersama rombongan kafilah orang Quraisy ni, mereka berpakat sama mereka nak jual dengan harga yang rendah, supaya nanti Rasulullah pun terpaksa jual harga rendah juga barang-barang Sayyidatina Khadijah ni. Tapi Rasulullah bila sampai ke Syam bersama rombongan Quraisy tu, bagi dia tak jual dengan harga murah, dia tetaplah jual dengan harga yang sesuai, yang tepat, yang dengan harga yang diberi, kerana dia tahu dia hanyalah orang yang menjadi dia hanya mengambil upah untuk meniaga, bukan barang dia, bukan harta dia, dia niagakan. Dia tahu ini barang ni harga sekian-sekian, harga pasaran dia, dia jual dengan harga begitu. Kalau barang tu ada air, pada rosak, dia boleh beritahu yang ni rosak gini-gini, harganya begini. Dia tak ada tipu-tipu, tak ada kan. Orang Quraisy pula, dia macam hidup tak boleh nak tipu, tak tipu. Niaga lah. Kalau kita nak amanah, tak mau tipu tu satu bab dalam kehidupan kita, tapi berniaga ada cara dia. Kat situ lah berlaku penipuan dan sebagainya.
dan dia dah boykot Rasulullah ataupun dia nak perkenakan Rasulullah, dia pakat jual harga rendah. Bila dia pakat jual harga rendah, orang Syam semua beli barang-barang Quraisy ni habis. Tapi Rasulullah tahu kan, Rasulullah tetap jual dengan harga tu kerana amanahnya Rasulullah, jujurnya Rasulullah atas harta orang lain kan. Barang-barang tu memang masih lagi diperlukan. Orang Syam lepas tu cari dengan Rasulullah kerana barang tu tetaplah masih diperlukan. Dekat Quraisy dah habis dah. Rasulullah jual dengan harga biasa dan dapat untung berkali-kali ganda. Dia balik ke Mekah dengan keuntungan. Begitulah kejujuran tu sebenarnya membawa kebaikan. Begitulah yang berlaku kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Satu ketika beliau ni mengembala kambing, dia punya tuan dia lah mengembala kambing. Tiba-tiba datang dua orang pemuda yang sangat kehausan. Cakap dengan dia, ada tak kambing yang yang ada susu? Berikan susu kepada kami nak beli. Tak boleh, saya ni tukang jaga kambing saja, saya tak diizinkan menjual susunya. Jadi dia pun tak tahu siapa yang datang tu, dan dia pun memang sangat jujur lah. Dia amanah dengan harta tuan dia dan dia jujur. Dia cakap dia hanya jaga je kan, bukan untuk dijual ataupun untuk beri susu ni kepada orang lain, nak kena minta izin tuan dia. Tiba-tiba salah seorang pemuda yang jumpa dia tu berkata, ataupun salah seorang lelaki yang jumpa dia tu berkata, ada tak kambing betina yang muda, yang kambing betina yang belum berkahwin? Ada, kata dia. Bawa ke sini. Dia bawa kambing betina yang memang tak pernah bunting, tak ada susu. Bawa lelaki itu menyapu-nyapu, berdoa dan menyapu-nyapu susu kambing itu, dan keluarlah susu yang banyak dan diperah dan diminum oleh dua orang tu. Rupa-rupanya dua orang tu adalah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Kata Abdullah bin Mas'ud ni melihat kejadian tu depan mata dia. Bagaimana kambing yang bujang, kambing yang belum kahwin, kambing yang muda, memang tak ada susu, tiba-tiba di doa kepada Allah SWT dan diusap punya susu dia, mengeluarkan susu yang bukan sedikit, ni banyak. Tak lama lepas tu dia pun beriman kepada dua orang itulah, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sebenarnya. Jadi sebenarnya tak rugi kita jujur, walaupun jujur tu nampak macam menguji diri kita, tapi hujungnya adalah kebaikan. Kejujuran ni sangat penting untuk mendidik diri kita supaya kita iktiraf apa keadaan kita, kita iktiraf kan, kita mengaku je kan. Allah tahulah nak beri yang sebaik-baiknya. Kalau kita dekat Khurasan ni, kita dapat ziarah makam Imam Bukhari yang terkenal seorang yang sangat teliti dalam mencari hadis. Satu ketika beliau pergi mengembara mencari hadis, dia dengar ada seorang tu memang ada hadis yang Imam Bukhari pun tak ada lagi hadis tu. Dia pergilah, tiba-tiba tengok orang yang dikatakan perawi hadis tu memberi makanan kuda tu dengan, bukan memberi makan, dia memanggil kuda tu dengan cara menipu. Bawa bekas makanan, tabur-tabur pasir, sampai kuda datang punya bukan makanan, yang dia tipu. Jadi Imam Bukhari tak terima hadis daripada orang ni. Kerana apa? Tak jujur. Dengan binatang dia menipu. Jadi kalau dengan binatang dia boleh menipu, dengan manusia pun dia berkemungkinan boleh menipu. Dan hadis yang dia bawa pun tak sepertinya tepat 100%. Mungkin ada penipuan di situ. Begitulah untuk membawa ilmu, menyampaikan ilmu sebagainya pun kena orang yang jujur. Kalau tak jujur tak layak. Betullah kita harap daripada apa yang kita sampaikan pada hari ini, kita dapatlah kembali untuk menjadi orang yang hidup dengan fitrah yang suci. Fitrah suci, kita suka berlaku jujur dan suka orang jujur dengan kita. Itulah yang Islam dorong. Apa yang fitrah suka, itulah Islam sokong. Itulah Islam suka, itulah Islam dorong. Jadi kejujuran ni semua orang suka. Masyarakat Quraisy yang macam-macam hal tu, menyembah berhala dan sebagainya, berbuat zalim dan sebagainya, tapi orang yang jujur mereka suka. Rasulullah tu jujur, semua mereka panggil Rasulullah tu sangat mereka suka sayang. Sebab itulah dipanggil Al-Amin, orang yang sangat dipercayai. Dan macam-macam peristiwa lah bagian Rasulullah tu sangat dipercayai di kalangan orang Quraisy ni. Jadi setakat itu dari saya, minta maaf menggunakan aset yang lama, airport. Jadi kalau suara tak berdengung dan sebagainya, mohon ampun dan maaf. Kami nak bergerak ke stesen kereta api insya-Allah dan kembali ke Tashkent dari Samarkand ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.